Ruang kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, dekatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Di ruang kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, dekatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersungkur syahdu. Jalan berliku ke lembah nafsu, hanya karena kau selamatkan aku. Ku seru namamu, Allah yang agung. Ku seru namamu, Allah yang Esa. Ku seru namamu dengan sepenuh jiwa. Ya Latifu ya Halim, ya Rahmanu ya Rahim, ya Karimu ya Jawad. Hidupku mohon berkat, pandangilah aku, luruskan hatiku, teguhkan sabarku, indahkan syukurku. Ku seru namamu, Allah yang agung. Ku seru namamu, Allah yang Esa. Ku seru namamu dengan sepenuh jiwa. Ya Saburu ya Syakur, ya Subuhu ya Quddus, ya Hannanu ya Mannan, ya Zal Jalali wal Ikram. Engkaulah maksudku, engkaulah tujuanku, redamu harapanku, bernaung di Firdaus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang Ustaz kasihi Ustazah Datuk Dr. Nafizah Musa, yang Ustaz hormati seluruh kepimpinan Muslim Care, Tuan Haji Zul, Encik Johari, Ustaz Nazmi dan seluruh pegawai-pegawai Muslim Care, dan tak dilupakan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti live program Muslim Care pada pagi ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas sekalian nikmat dan rahmat kurniaannya kepada kita semua, khususnya nikmat Islam dan nikmat iman. Jadi hari ini tak payah sembunyikanlah air muka masing-masing, semuanya ceria belaka. Nah, semuanya ceria belaka sebab apa? Sebab insya-Allah nak sambut 1 Syawal esok. Betul Ustazah kan? Agak-agak lah kalau ditakdirkan adalah satu perintah daripada langit ke yang mengatakan bahawa orang Islam wajib kena puasa sebulan lagi tambahan. Apa akan jadi agak-agak pada masa tu? Jadi mungkin di kalangan kita berbagai-bagai reaksi ya. Tapi ada yang suka, ada yang bad mood. Tapi apapun, sebelum kita pergi lebih jauh berbincang di bawah tajuk Graduan Ramadan bersama dengan Muslim Care, insya-Allah mungkin ada sepatah dua kata daripada Ustazah, silakan. Kami ini berkongsi mic. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Terima kasih suami yang sangat Ustazah kasihi, yang berbahagia Dr. Azhar Yaakob. Seterusnya seluruh kepimpinan Muslim Care Malaysia dan sahabat-sahabat yang budiman, yang beriman, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pada pagi 30 Ramadan yang penuh barakah ini, tuan-puan sekalian, kita dapat bertemu sekali lagi dalam Raudhah min Riyadil Jannah. Ia simbolik kepada majlis-majlis ilmu yang disebut sebagai taman-taman syurga. Jadi mungkin sepanjang Ramadan ni dah banyak kali dah banyak kali bersiaran ya. Secara live kami berdua, ada juga yang ustazah seorang, ustaz seorang. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan sama ada yang menyampaikan maupun yang mendengar maupun yang share, ya, semua tu dilipat kali gandakan oleh Allah sebagai amalan soleh kita semua. Sahabat-sahabat sekalian, pagi ini sebenarnya di pihak ustazah dan ustaz berasa gembira kerana ada beberapa berita ya yang sangat kami syukuri, yang sangat kami gembira, iaitu antara lain ialah pencapaian anak-anak tahfiz Madinatul Huffaz. Ya, di mana pada pagi ini tuan-puan sekalian, setelah malam tadi ustazah upload di Instagram ustazah tentang ada dalam masa PKP dan bulan Ramadan ini, alhamdulillah 18 orang pelajar Madinatul Huffaz telah pun tamat hafazan 30 juzuk Al-Quran. Alhamdulillah. Tiba-tiba dengan izin Allah, alhamdulillah, pagi tadi dapat lagi berita daripada guru Al-Quran, daripada Jabatan Al-Quran, bahawa hari ini alhamdulillah pada pagi 30 Ramadan, ya, 3 orang lagi pelajar telah pun menyempurnakan hafazan 30 juzuk. Jadi menjadikan jumlah keseluruhannya untuk Ramadan ini adalah 21 orang. Ini bukan khatam bacaan ya tuan-puan. Ini khatam hafazan 30 juzuk, ya, seramai 21 orang. Subhanallah, Masya Allah. Jadi sebagai tenaga yang sedikit sebanyak orang kata bertungkus lumus ya tuan-puan, untuk mengasaskan Madinatul Huffaz ya, dan kemudian memastikan semoga semuanya dalam keadaan yang sebaiknya ya. Jadi bila menerima berita anak-anak ini sudah hafaz, sudah jadi hafiz, jadi hafizah, tak dapat nak digambarkan kegembiraan tersebut.
Dan tanggungjawab itu tidak berhenti setakat itu, ya, menjadi tanggungjawab kami dan para asatizah untuk membimbing anak-anak tersebut kali ini, ya, untuk menjaga akhlak Al-Quran, menjaga kualiti kepimpinan. Ya, kalau kita tak boleh memimpin diri kita sendiri untuk menjaga Quran, bagaimana kita akan berjaya memimpin orang lain untuk kembali kepada Al-Quran? Betul kan, Ustaz kan? Jadi alhamdulillah, ya, jadi Ustaz pun terbawa-bawa lah rasa gembira tu pada pagi ini, walaupun sebenarnya, ya, di lubuk hati kami pasti ada kesedihan, ya, dengan Ramadan yang akan meninggalkan kita. Ya, pasti ada kesedihan. Kenapa, sahabat-sahabat sekalian? Ya, kerana pertama sekali, ya, ada beberapa perkara yang sempat Ustazah catat di sini. Pertama sekali, kerana Ramadan ini kurniaan Allah, ya, anugerah daripada Allah untuk Allah didik kita. Ya, di mana dalam bulan ini, dalam bulan Ramadan inilah kita benar-benar menghargai siang kita dan kita menghargai malam kita. Kita benar-benar menghargai masa kita. Masya Allah. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Bahkan Ramadan tahun ini bersama dengan fasa PKP. Ya, bersama dengan fasa PKP lebih-lebih lagi. Kita menjaga setiap saat, kita menjaga setiap kesempatan, setiap peluang, ya, untuk melakukan amal soleh. Masya Allah. Ya Allah Al-Barur Rahim, Allah yang maha baik, maha dermawan. Ya, sentiasa melempahkan kebajikan hidayahnya kepada kita semua. Jadi subhanallah tuan-puan sekalian, kita sudah diterbiah dengan bulan yang sangat kita hargai siangnya dan sangat kita hargai malamnya. Bahkan kita hargai sahurnya. Kita hargai setiap saat dan setiap minit. Jangan esok ketika mana masuknya 1 Syawal dan berterusan, ya, sehinggalah hari kita bertemu Allah, jangan pula tiba-tiba kita menjadi manusia, ya, setelah menjadi graduan daripada Ramadan, tiba-tiba jadi manusia yang sudah tidak menghargai siangnya lagi dan seperti sudah tidak ada nilai malamnya lagi. Ya, jangan macam itulah kan, ya. Tengok macam mana kita malam-malam, ya, tuan-puan, nak mengisi malam dengan qiyamul lail, kita berniat, ya, kalau misal kata tak dapat rasa sedih, ya. Tapi benda ni kena istiqamah sampai kita meninggal, sampai kita mati, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya. Okey, Ustazah akan ulas yang ni dulu sikit boleh? Silakan. Ustaz selalu kata Ustaz berebut mic dengan Ustaz, ya. Kita tengok dalam Quran, dalam surah Al-Muzammil. Pada ayat yang hujung tu tuan-puan sekalian, ya Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Huwa khairan wa a'zama ajra. Wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Apa saja yang kamu buat daripada kebaikan, semua kebaikan yang kamu buat, amal soleh yang kamu buat, baik siangnya, baik malamnya, seluruh hidup kamu itu, semuanya kamu akan dapati kembali ada di sisi Allah dalam keadaan, ya, Allah melipat kali gandakan ganjarannya. Dan beristighfarlah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha pengasih. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, kebaikan yang kita buat pada malamnya, pada siangnya, sepanjang bulan Ramadan ini adalah kebaikan yang disimpan di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita akan jadi manusia insya-Allah yang dengan kebaikan tersebut bertambah tawaduk, bukan jadi takabur, bukan jadi sombong. Tengok dalam ayat tadi macam mana orang-orang yang bangun malam, ya, orang-orang yang baca Quran. Boleh tengok dalam ayat surah Al-Muzammil, macam-macam amal soleh yang Allah sebut dalam surah Al-Muzammil. Tapi pada hujung ayat, wastaghfirullah, beristighfarlah kalian kepada Allah. Beristighfarlah kepada Allah. Jadi, ya, melangkah detik-detik kita menjadi graduan Ramadan ini, sahabat-sahabat sekalian, isilah siang ini, malam ini dengan apa? Dengan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan dengan istighfar kita itu, ya, Allah memudahkan kita untuk istiqamah. Mudah-mudahan dengan istighfar kita itu Allah bimbing, jaga kita supaya apa jua bentuk amal saleh yang kita lakukan sepanjang Ramadan akan ada penerusannya, ya, sampailah kepada bulan-bulan yang lain dan sampai kita bertemu Allah Azza wa Jalla. Ya, saya kembalikan semula kepada Al-Fadhil Dr. Azhar untuk sambung menyambung. Terima kasih Ustazah. Sahabat-sahabat muslimin dan muslimat sekalian, ya.
apa yang telah disampaikan oleh Ustazah Nafizah sekejap tadi mengingatkan Ustaz zaman muda-muda dulu. Sekarang pun muda lagi. Zaman muda-muda maksudnya ialah masa di sekolah menengah. Ketika itu Ustaz banyak menghabiskan masa juga belajar berguru dengan Allahyarham Tuk Guru Haji Abdul Aziz Nikmat, mantan Menteri Besar Kelantan. Dalam banyak-banyak ulasan beliau tentang bulan Ramadan, ketika mana beliau memberikan ceramah kepada kita orang dengan dialek bahasa Kelantan, dia kata apa? Amba ni kalau boleh jangan kecek lah. Jangan sebut perkataan bulan puasa. Jangan sebut perkataan bulan puasa. Tapi sebutlah perkataan bulan Ramadan. Sebab bulan puasa ni hanya ingat kau puasa je lah. Tapi kalau sebut bulan Ramadan, itu package. Maka kita kena ingat, bulan Ramadan ni kata Tok Guru Ni Aziznya package. Di situlah Qiyamul Lail berlaku, sedekah berlaku, jihad berlaku, amal ma'ruf nahi munkar berlaku, taubat berlaku, sedekah berlaku, infak berlaku, muhasabah diri berlaku. Semuanya di bawah package bulan Ramadan. Tapi kalaulah mindset kita, mari dah bulan puasa, itu yang jadinya bagaimana kita hanya nampak bila masuk Ramadan puasa je. Sampai ke perak kadang-kadang puasanya juruh, kata Tok Guru Ni Aziz, puasanya juruh tapi tak semaya beh. Puasanya juruh tapi tidur daripada pagi sampai tengah sampai ke malam. Puasanya juruh tapi kedekut pahit, dia kata, nak sedekah nak infak. Puasanya juruh tapi bacul dan penakut tak nak berjihad pada jalan Allah. Jadi masya-Allah, satu nasihat yang sangat simple dengan hanya menggunakan perkataan jangan sebut bulan puasa tapi sebutlah bulan Ramadan, sebab itu lebih bersifat jawami'ul kalim, lebih bersifat jami' mani', lebih komprehensif, lebih umum, lebih luas, lebih ada zuk. Jadi masya-Allah hadirin muslimin dan muslimat sekalian, kira-kiranya bulan Ramadan yang datang daripada 1 sampailah ke 30 Ramadan pada hari ini mulai akan meninggalkan kita. Kalaulah Ustaz boleh buat satu perumpamaan, ditashkhiskan bulan Ramadan ini diibaratkan tetamu. Sedang kita sekeluarga duduk di rumah, tiba-tiba bunyi loceng, ting tong, ting tong. Kita pun pergilah ke pintu, buka pintu, tanya siapa dia kamu ni? Aku ni bulan Ramadan, bukan bulan puasa. Bulan Ramadan. Oh ya ke? Buat apa ni? Aku datang nak bertandang ke rumah kamu, nak berada di rumah kamu, nak tinggal di rumah kamu, nak bermukim di rumah kamu selama sebulan. Maka kita pun invite lah, jemputlah seseorang yang namanya bulan Ramadan. Seseorang yang namanya bulan Ramadan, ada name tag nama dia. Kalau seseorang tu kita tengok selama ni, nama dia Ahmad, namanya Ismail, namanya Azhar. Yang ni namanya bulan Ramadan. Dan dia pun datang rumah kita, duduk di rumah kita. Dan Masya Allah, biasanya kalau tetamu datang rumah kita, kita yang serve tetamu. Kita yang bagi makan, kita yang bagi minum, kita yang bagi kemudahan, kita yang belanja duit kepada dia. Tapi yang pelik dan anehnya, bulan Ramadan yang datang kepada kita ni, pertama sekali dia membawa satu misi yang paling besar. Apa dia? Memberitahu aku ni lah bulan Allah. Aku ni yang namanya bulan Ramadan ialah bulan Allah. Maka aku membawa saluran daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu. Hari ni sepanjang bulan kamu tak payah belanja aku. Biar aku yang belanja kepada kamu. Aku nak belanja apa dia? Nak belanja keampunan kepada kamu. Nak belanja rahmah kepada kamu. Nak belanja pembebasan daripada neraka kepada kamu. Nak belanja keampunan Allah daripada kamu. Nak belanja jihad untuk kamu. Nak belanja baca Quran untuk kamu. Maka ini semua menu yang kamu kena makan. Ini namanya menu baca Quran. Ini namanya menu jihad. Ini namanya menu amal ma'ruf nahi munkar. Ini namanya menu bersedekah. Ini namanya menu Qiyamul Lail. Ini semua namanya menu rohani. Menu jiwa kamu.
Kan dah lama dah kamu 11 bulan makan jasmani, asyik-asyik makan minum saja yang jasmani, maka apa salahnya cubalah santap seketika 1 bulan yang mana ma'dabatullah, hidangan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada masa itu ada kesedaranlah kepada mereka yang ada kesedaran, dan tidak ada kesedaranlah kepada mereka yang tidak ada kesedaran. Orang yang ada awareness, sedar bahawa hidup ni memang betul-betul menumpang tuah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wa imma dunia, lebih-lebih lagi di kubur, lebih-lebih lagi di mahsyar, lebih-lebih lagi nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan semuanya bergantung kepada sejauh mana kita mengecapi ma'dabatullah, hidangan dan menu yang didatangkan oleh Allah melalui pelayannya seseorang yang bernama bulan Ramadan. Jadi sejauh mana kita makan menu-menu tersebut, maka pada hari terakhir hari ini, hari terakhir bulan Ramadan, kita nak muhasabah sejauh mana makanan yang namanya Quran, makanan yang namanya tahajud, makanan yang namanya sedekah, makanan yang namanya menangis dengan Al-Quran, makanan yang namanya jihad fi sabilillah telah kita gembelengkan dalam hidup kita. Hadirin sekalian, kita tak nak bila tamat maghrib nanti, simbolik kepada tamatnya bulan Ramadan, tiba-tiba seseorang yang bernama bulan Ramadan memberitahu, wahai ahli rumah Azhar Yaakob, wahai ahli rumah orang Islam, aku dah nak berangkat dah, aku nak pergi dah, nak bertemu dengan Tuhan kita semua, Allah Subhanahu Wa Taala. Aku nak buat laporan kepada Allah sejauh mana kamu makan, kamu sentuh, kamu kecapi makanan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin sekalian, lebih tragis di saat seseorang yang bernama bulan Ramadan itu berkata, wahai ahli rumah, tak apa, tahun depan aku datang lagi pada bulan Ramadan. Tapi ingat, belum tentu kamu masih ada di bulan Ramadan tahun depan. Boleh jadi kamu sudah menjadi arwah. Boleh jadi kamu telah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini lebih menjadikan kita hibah para hadirin sekalian. Bayangkan kalaulah ini memang benar-benar berlaku. Ramadan tahun ini, tahun 2020 adalah Ramadan terakhir dalam siri kehidupan kita. Apakah kita puas hati untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah kita berani kata secara jujurnya daripada min qalbin ila qalbin, daripada lubuk hati kita yang paling tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Allah, kamu telah datang pelayan kepadaku, seseorang yang namanya Ramadan bertanda rumahku, dia membawa hidangan daripada kamu, aku dah makan sepuas-puasnya yang namanya sedekah, amal ma'ruf, jihad fi sabilillah, bersedekah, puasa dan sebagainya. Pada masa itu hadirin muslimin dan muslimat sekalian, mari kita cek balik. Mari kita semak balik. Mari kita membuat postmortem. Maka nak tak nak hadirin sekalian, kita tak nak kita berakhir menjadi seorang yang graduan Ramadan, esok 1 Syawal, tiba-tiba kita tidak memiliki sesuatu yang disebut halawatul iman. Kemanisan iman. Iman kita bukan iman yang genuine. Iman kita bukan iman yang tulen. Bukan iman yang benar. Tapi iman yang plastik. Iman yang penuh dengan kepalsuan dan topeng semata-mata. Hadirin sekalian, kalaulah iman kita bukan iman yang tulen, tapi iman plastik, maaf cakap, kalau sesuatu tu plastik, jangan kata apa, pisang plastik, walaupun nampak kuning, nampak segar, jangan kata apa, beruk dalam hutan pun tak banyak nak makan. Sebab apa? Sebab tidak ada arti dan tidak ada maknanya. Demikian juga kita yang hujung jatuhnya kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, membawa kemanisan iman, tiba-tiba iman kita bukan iman yang tulen, iman yang pahit, iman yang kelat. Pembuktian saintifiknya ialah kita boleh nilai sejauh mana kita makan, kita minum, kita kunyah, kita rasai, kita sedawa kenyang ataupun tidak dengan ma'dabatullah, hidangan yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla melalui pakej bulan Ramadan.
Itu yang disebut oleh arwah Tok Guru Aziz, jangan sebut bulan puasa sebab package Ramadan jauh lebih daripada itu, segala-galanya ada di bulan Ramadan Al-Mubarak. Ini muhasabah untuk ustaz, muhasabah untuk kita semua supaya kita menginsafi betul satu sudut kita gembira dengan satu Syawal, tapi satu sudut yang lain seharusnya kita rasa Masya Allah sejauh mana aku mengecapi nikmatnya bulan Ramadan. Inilah rahsia yang disebut oleh Nabi SAW. Lau ta'lamuna ma fi Ramadan latamannaw an takuna kullaha Ramadan. Jika sekiranya kamu tahu apa dia benefit, kebaikan, keindahan, keistimewaan yang disediakan oleh Allah pada bulan Ramadan, la tamannau an takuna kullaha Ramadan. Nescaya kamu akan bercita-cita dan berdoa kepada Allah agar seluruh 12 bulan Ramadan itu, 12 bulan itu Ramadan sahaja bagi mereka yang ada ma'rifatullah. Seterusnya Ustaz, serah kepada Ustazah. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ya, kita lalui dah 30 hari Ramadan, ya. Tapi Ustazah nak sharekan, alhamdulillah semuanya indah, semuanya manis, ya. Tapi ada satu yang terasa sangat puas hati, sangat manis. Ya. Ustaz pun tak tahu ni. Ya, yang ini kan, yang ini rasa kalau tak buat macam tak tahu nak ghostan macam mana nak balik ke Ramadan balik kan kalau dah masuk Syawal. Iaitu sahabat-sahabat sekalian, ketika mana dalam bulan Ramadan ini kita berkesempatan untuk mengadu kepada Allah kelemahan-kelemahan kita. Ya, terlampau manis dapat sebut pada Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Aku sangat lemah. Aku lemah nak menyempurnakan hak Engkau. Ya, sebut satu-satu setakat yang kita ingat. Aku lemah nak menyempurnakan hak Nabi Engkau. Aku lemah nak menyempurnakan hak sebagai seorang isteri. Ya, sebut. Wahai Allah, hati ni macam berulat dah ya Allah. Ya, macam berulat. Ustazah sampai tuan-puan teringat macam ni. Sebab Ustazah mengkaji juga tentang pesakit-pesakit kanser. Dan sekarang kakak Ustazah sedang sakit tenat, kanser pankreas stage 4. Biasa je, selalu muntah-muntah darah. Pagi tadi pun muntah darah lagi. Sebab apa? Sebab kanser tu dah berkembang. Bila Ustazah tengok pada darah tu, dalam mati Ustazah kan, darah yang ada untuk pesakit ni, ini tahur, insyaAllah tahur, menyucikan. Tapi yang tak keluar daripada hati kita ni, yang mungkin dah merebak-rebak, hati busuk, jadi macam kanser dalam maksud yang lain lah, duk bermukim dalam hati ni, macam mana nak keluarkan? Macam mana nak keluarkan? Jadi terlalu indah sahabat-sahabat sekalian bila dapat terlalu manis, terlalu indah, terlalu puas hati, terlalu lapang. Sebab duk memikul benda busuk, memikul kelemahan kat dalam ni, penat. Ya, dan kita nak ungkap kat siapa? Jadi dapat ungkap di hadapan Allah. Pada sepertiga malam kan atas mihrab kita kan, kita sebut mungkin masa sujud. Wahai Allah, lemahnya ya Allah, tak tahu nak jaga iman macam mana. Ya, hati aku busuk ya Allah, selalu buruk sangka dengan orang. Hati aku busuk ya Allah, iri hati. Hati aku busuk, riak, sum'ah. Kita dapat ngadu. Mengadu, luahkan. Allahu Akbar, tuan-puan sekalian, lega sangat rasa. Lega. Lapang rasa hati. Sebab apa? Kita ngadu pada Allah yang maha mengetahui. Allah yang maha memberi hidayah. Allah yang maha menyucikan. Allah pasti kesian sangat mendengar aduan dan keluhan kita. Apalah kemampuan kita untuk baiki diri kita, sahabat-sahabat sekalian. Dan kalau kita lihat, antara perkara yang besar dalam bulan Ramadan ini adalah taubat. Sebab tadi Ustaz kata, bulan Ramadan ni package, segala-gala kat dalam tu. Yang besar juga antaranya adalah taubat. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, ayat-ayat taubat ni dia bersama dengan
Aslaha. Illal ladzina tabu wa aslahu. Ya, contohnya ayat illal ladzina tabu wa aslahu. Maknanya taubat ni datang dengan package baiki diri, taubat baiki diri, taubat baiki diri. Jadi Masya Allah sahabat-sahabat sekalian, kelegaan, kelapangan, ya, kemanisan tu tak dapat nak kata kecuali kita kena buat. Jadi andai katalah ya ada di kalangan sahabat-sahabat yang belum dapat rasa lagi kelapangan tu, ya, yang belum rasa lagi apa yang Ustazah sebutkan ni, InsyaAllah sempat lagi ya sahabat-sahabat sekalian, ya, waktu duha ni ke atas jadah kita, ya, zuhur ke asar ke, kan, ya, sempat lagi lah sebelum waktu maghrib ni kita solat sunat, ya, kita mengadu kepada Allah kelemahan-kelemahan kita yang kita memerlukan bantuan Allah untuk kita islah diri kita, untuk kita perbaiki diri kita. Tapi Ustazah ada lagi tak lega. Ya, tak lega kat mana? Yang berurusan dengan manusia pula. Ya, berurusan dengan Ustaz, belum lega lagi. Ya, Ustazah rasa ada benda tersangkut-sangkut lagi. Memang ada rasa. Jadi memang nak minta maaf dengan Ustaz daripada hujung rambut ke hujung kaki. Bukan minta maaf saja-saja macam hari raya minta maaf biasa-biasa, maaf zahir batin, tak. Maaf berserta dengan package islah. Maknanya nak minta maaf, nak minta Ustaz doakan Ustazah jadi isteri yang solehah, Allah mudahkan jadi isteri solehah. Ya, nak minta Ustaz doakan Ustazah ni Allah bagi isterinya diberikan Allah hati yang suci murni, beserta dengan mohon agar Allah berikan kita kekuatan untuk kita islah, ya, perbaiki diri. Jadi ini nikmatnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk kita keluar menjadi graduan Ramadan dengan besar maknanya hati yang lapang, ya, hati yang tenang, sebab kelapangan, ketenangan dan kebahagiaan itulah sijil kita. Ya, itulah kelayakan kita untuk apa? Untuk keluar sebagai khalifah. Sebagai khalifah Allah yang akan memimpin, membimbing manusia untuk kembali ke jalan Allah. Jadi kerja kita tak berhenti di sini, kan, ya. Dakwah kita, jihad kita di jalan Allah, kita teruskan. Kalau dulu mungkin hati kotor, jihad tapi hati tak bersih, dakwah tapi hati tak bersih. Allahu Akbar, mudah-mudahan lepas Ramadan jadi graduan Ramadan, ya, kebaikan yang kita buat tu dengan roh, ya, dengan hati yang baik, dengan hati yang bersih, dengan qalbun salim, insya-Allah. Ustazah nak bacakan sedikit sahabat sekalian, ya, beberapa hadis Nabi SAW. Yang tadi tu Ustaz beritahu juga, ya, yang lau ta'lamun, apa yang Nabi kata kalau kamu tahu apa yang ada kat Ramadan ni, Ustaz ada tulis itu ada yang mengatakan bukanlah hadis sahih, ya, daripada Nabi SAW, tapi kita boleh lihatlah pada intipati, ya, apa yang disebut tadi tu. Baik. Daripada Huzaifah radhiyallahu an, dia berkata, aku menyandarkan Nabi SAW ke dadaku. Ni hebat dia Huzaifah Al-Yamani, ya. Masya Allah. Tengok, ya, SU sulit Nabi sampai boleh Huzaifah sandarkan dada Nabi, sandarkan kepala Nabi di dada Huzaifah. Ya Allah, ya Tuhan, ya. Lalu Nabi SAW telah bersabda, man qala la ilaha illallah khutima lahu biha dakhalal jannah wa man sama yawman ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah wa man tasaddaqa bisadaqatin ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah lalu ditutup hidupnya dengan kalimah la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga. Barang siapa yang berpuasa 1 hari demi mencari wajah Allah dan dengan itu hidupnya ditutup, maka dia akan masuk syurga. Barang siapa yang bersedekah dengan 1 sedekah demi mencari wajah Allah, dengan itu hidupnya ditutup, maka dia akan masuk syurga. Jadi, ya, kita telah dilatih dengan puasa, kita dilatih dengan sedekah, kita dilatih dengan qiyamul lail. Intipatinya apa? La ilaha illallah, mengharapkan wajah Allah.
Demikianlah graduan Ramadan. Ya, yang mereka menjadi duta-duta Allah di atas muka bumi ini, menjadi ahlullah, ya, menjadi wakil-wakil Allah, orang-orang Allah, yang setiap apa yang dilakukan oleh graduan-graduan Ramadan ini adalah libtigha'i wajhillah, dia nakkan pandangan Allah. Jadi bersama-samalah kita tuan-puan sekalian, kita menjadi community, menjadi jamaah, ya, yang bersama-sama, yang bantu-membantu, yang tolong-menolong. Untuk apa? Untuk saling, ya, nasihat-menasihati, sokong-menyokong, sehingga kita dan sahabat-sahabat kita ini menjadi manusia ataupun golongan yang mukhlisin lahuddin, yang benar-benar ikhlas, ya, mencari wajah Allah, keredaan Allah Azza wa Jalla. Contoh kadang-kadang ustazah dengan ustaz kan. Ustazah ni selalu kena tegur dengan ustaz. Ya. Sama je ustaz kata, samalah ya. Maknanya selalu kadang-kadang kita terbabas, ya, tersasar. Jadi ustaz akan mengingatkan soal keikhlasan, ya, dan sebagainya. Bahkan semalam pun ustaz ada cakap kat ustazah menung fikir lama apa yang ustaz cakap. Ya, ustaz kata dalam hidup ni ustaz cuba buat prinsip. Prinsip apa dia? Jangan selalu minta ditolong, tapi kita selalu datang kepada sahabat kita untuk menolong. Maknanya, yalah prinsip lah. Ya, prinsip. Prinsip kita dengan sahabat kita tu, ya, kita datang tu jangan ada tujuan apa-apa yang lain. Tujuan kita nak menolong kerana Allah. Bukan sebab habuan tu, habuan ni. Jadi tak suka bodek-bodek, ya, dan sebagainya. Lebih kepada prinsip hidup yang macam tu. Jadi usah berfikir ada nilai-nilai kebaikan yang ada pada orang keliling kita, semua tu kena kita ambil, ya, menjadi prinsip hidup yang penting untuk kita juga. Demikianlah maksud ustazah, saling sokong menyokong, nasihat menasihati untuk kita jadi golongan di akhir zaman yang boleh benar-benar termasuk dalam golongan mukhlisin lahuddin, ya, golongan yang buat sesuatu liwajhillah, kerana mengharap pandangan Allah. Sebab kita dah dididik dah melalui dah tarbiyah Ramadan. Dan akhirnya tu ustazah nak bacakan, ya, satu hadis Nabi SAW sebagai penerusan untuk kita istiqamah, ya, istiqamah dengan amalan yang kita dah buat, di mana Nabi SAW bersabda, as-siyamu wal Quran yashfa'an lil 'abdi yaumal qiyamah, yaqulu as-siyam ay rab mana'tuhu at-ta'ama wasyahwah fasyafi'ni fihi, wa yaqulu al-Quran mana'tuhu an-nawma bil-lail fasyafi'ni fihi, qala fayushaffa'an. Maksudnya adalah puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, wahai Tuhanku. Ini sama macam yang Ustaz cakap tadi, ya. Ustaz telah mentashkhiskan bulan Ramadan. Maknanya ibaratkan macam satu lembaga yang boleh datang, boleh bercakap, boleh pergi. Dalam hadis ni tengok macam mana, ya, Nabi sebut. Puasa boleh bercakap nanti. Ya, puasa akan menjadi hujah kepada kita, ya, menolong kita. Lalu puasa berkata, ya Rabbi, aku telah menghalanginya daripada makan dan juga nafsunya, maka izinkanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya. Kemudian datang pula Al-Quran. Al-Quran berkata, wahai Tuhan, akulah yang telah menghalangi tidurnya di malam hari. Izinkanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya. Maka, ya, Nabi bersabda, lalu keduanya pun, iaitu puasa pada siang hari dan bacaan Al-Quran pada malam hari, maka diizinkan untuk keduanya memberikan syafaat. Jadi sahabat sekalian, tatanglah dua perkara ini dengan baik dalam hidup kita. Ya, maknanya Abi, kena rajin, ya, kita puasa sunat. Puasa 6 bulan Syawal. Puasa tu jadi syafaat kepada kita akhirat besok. Ya, kita berjaga malam untuk Quran, qiyamul lail, baca Quran, ya, surah panjang-panjang masa kita bangun qiyam tu, itu semua akan jadi syafaat, memberi syafaat. Mereka akan datang. Kita mungkin terlupa dah, ya, sahabat-sahabat sekalian. Tapi apa sahaja kebaikan itu, ya, seperti mana disebut oleh ayat tadi, kamu akan dapatinya di sisi Allah. Ya, kebaikan itu akan datang.
sahabat-sahabat sekalian, kalaulah surah Al-Muzammil yang Ustazah bacakan pada awal tadi, hujungnya adalah wastaghfirullah, maka beristighfarlah kamu kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Kita tengok surah Al-Muddathir selepas surah Al-Muzammil, ya, pada hujung ayat surah Al-Muddathir Allah berfirman, huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Ya, Allah itu menerima takwa, ya, menerima takwa hamba-hambanya, dan juga Allah itu menerima, ya, permintaan maaf hamba-hambanya, ya, supaya kita menjadi ahlut takwa dan ahlul maghfirah. Jadi maknanya dua-dua ayat surah Muzammil, surah Muddathir ni adalah surah-surah penting yang membentuk peribadi Nabi SAW. Betul ya? Yang awal surah ni ya, yang membentuk peribadi Nabi. Tengok, Masya Allah, di hujung ayat, di hujung surah je istighfar. Ya, di hujung surah je takwa kepada Allah. Jadi dua ni pakaian kita. Kita jadi manusia bertakwa yang sentiasa beristighfar kepada Allah, bukan menyombong, bukan tinggi diri. Ya, dosa kita banyak sangat kepada Allah. Dengan demikianlah, dengan hati yang tawaduk itulah mudah-mudahan kita akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Sebelum Ustazah serahkan kepada Ustaz untuk penutup. Ustazah nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang telah memberikan sumbangan, ya, kepada Muslim Care khususnya, di mana alhamdulillah semua petugas-petugas sukarelawan Muslim Care yang telah terbiasa dengan kerja dakwah, ya, dengan jihad lah kita kata, sebab kami hampir semua dalam petugas Muslim Care tu kita kenal, ya Habib. Apa Ustaz Nazmi, ya, Ustaz Nazmi Abdul Karim kan, Nazmi ya, Tuan Haji Zulkifli, ini semua orang dakwah tuan-puan sekalian, ya, orang dakwah yang biasalah dengan kerja dakwah. Jadi mereka telah, alhamdulillah, tim ini, ya, telah menyampaikan sumbangan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, mengambil tanggungjawab dengan insya-Allah doakan agar kami mengambil tanggungjawab dengan penuh rasa takwa kepada Allah. Ya, sebab ini adalah amanah, ya. Tuan-puan bagi 10 sen, RM1, ya, kepada petugas-petugas ni, kepada NGO, kepada kami. Ini amanah, kena dipegang dengan takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah. Ya, pendek kata macam Ustaz katalah, selalu Ustaz kata, tak berbaloi lah nak ambil 100-200, ujung dia neraka. Ya, kau kata 1 juta pun tak berbaloi. Kita ni nak mudah hisap ni. Nak masuk syurga tanpa hisap. Jadi benda tu jadi apa maknanya? Kita duduk dalam NGO ni tuan-puan sekalian, menjadi itu adalah apa ni, kerja sukarela kita. Maknanya menambah pahala dan nak hapus dosa-dosa kita. Kadang-kadang Ustazah lebih suka pandang hapus dosa. Hapus dosa dulu kan, ya. Supaya kita tahu yang kita ni banyak dosa, ya. Jadi benda tu kena dibuat dengan penuh amanah, dengan penuh takwa kepada Allah. Jadi mohon tuan-puan semua doakan kami, ya, dikurniakan takwa, dan terima kasih atas sumbangan yang tuan-tuan muslimin muslimat berikan kepada Muslim Care, di mana Muslim Care ni sebenarnya global, ya, untuk satu dunia. Ya, di UK ada Muslim Care, di Malaysia ada, ya, cawangan-cawangan yang banyak di seluruh dunia. Di Palestin apatah lagi, ya. Di pusat-pusat pelarian, apa ni, perkhemahan-perkhemahan, di Syria kan, ya, ada. Jadi terus menerus bantuan itu disalurkan. Jadi terima kasih sama mewakili pihak Muslim Care, dan terus kami, ya, memohon sumbangan untuk tuan-puan bersama-sama dengan kami. Sama ada nak jadi tim sukarelawan bersama kami ataupun nak memberikan sumbangan, ya, harta benda yang boleh kita salurkan. Dan dalam masa yang sama juga Ustazah dan Ustaz mengucapkan jutaan terima kasih atas sumbangan tuan-puan kepada Madinatul Huffaz. Ya, insya-Allah berita gembira juga pada kami di mana Madinatul Huffaz telah mendapat kelulusan. Turun naik, ya. Ustaz lah, bukan Ustazah. Pergi balai polis, pergi kementerian sana sini apa semua, nak cukupkan segala syarat prosedur untuk diteruskan kembali kerja-kerja
pembangunan Ma'had Tahfiz Integrasi Madinah Hufaz fasa yang kedua. Ya, jadi walaupun sekarang lah jadi riang pekerja-pekerja lepas buat COVID test semua kena buat COVID test. Semua alhamdulillah negatif, so start bekerja dah seminggu ya, ke berapa hari dah ya. Dengan bergembiranya mereka bekerja. Setiap hari akan hantar pada kami gambar dekat site tu macam mana mereka bekerja. Alhamdulillah, dan pekerja-pekerja pun alhamdulillah jaga solat ya. Rajin baca Quran, alhamdulillah. Kami pun kena jaga juga pekerja tu supaya terdidik juga. Mereka ni nak buat tahfiz, ya mudah-mudahan dapat kebaikan juga kepada mereka yang membangunkan bangunan itu. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian, jazakumullah khairan katsira. Ya, dan kepada siapa yang mungkin belum lagi memberi kepada Madinatul Hufaz, peluang tu masih terbuka saja bulan Ramadan ni sampai maghrib ni lah kalau nak ambil infak terbaik Ramadan ya. Bulan-bulan lain pun dialu-alukan. Jadi terima kasih banyak-banyak. Dan sebagai akhirnya, esok insya-Allah 1 Syawal, kegembiraan kita menyambut 1 Syawal itu adalah ibadah. Ya, adalah ibadah. Maknanya kalau kita tengok pada hadis-hadis Nabi, kisah sunnah Nabi SAW, memang Nabi anjurkan, ya, Nabi tak tegah pun isteri-isteri Nabi, wanita-wanita Madinah ketika itu kan, Nabi kan ya, bila hari raya mereka main apa? Duf kan, Sayyidina Umar kan Sayyidina Abu Bakar macam nak tegur kan, tapi Nabi kata tak, biarkan, ini hari raya, tapi pada batas yang dibenarkan oleh syarak ya. Jadi sampai Nabi pun ada bagi hint pada sahabat-sahabat, tunjukkan kegembiraan biar orang Yahudi tahu kita ni ada hari raya kita. Jadi pada hari raya sahabat-sahabat sekalian, kegembiraan itu adalah ibadah. Ya, pada ruang lingkup yang dibenarkan oleh syarak, jangan pula buat benda maksiat ya. Jadi kita pastikan daripada masuknya esok hari raya, suasana dalam rumah kita adalah suasana kegembiraan, kesyukuran. Sama-sama kita elakkan bad mood pagi raya. Ya, mungkin masa ni lah nak cari butang baju tak jumpa ya. Jangan, kita sama-sama ya, jangan bad mood, jangan marah-marah ya. Kita jadikan masya-Allah ya, penuh dengan rasa kesyukuran, kegembiraan, kerana gembira pada hari raya juga adalah ibadah. Jangan lupa ya, mandi sunat hari raya, takbir dan sebagainya ya, daripada malam ini kan Nabi kan ya. Kita buat apa yang dianjurkan oleh Islam. Mudah-mudahan ya kita rasa bersyukur, bahagia, tenang, happy dengan kehidupan ini sebelum nanti kegembiraan, kesejahteraan yang sebenar-benar yang akan kita kecapi insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, dalam syurga nanti insya-Allah, mudah-mudahan dihimpunkan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, terima kasih Ustazah. Para hadirin muslimin dan muslimat sekalian, sepatah dua kata daripada Ustaz. Kalaulah kami di Tahfiz Madinatul Hufaz, ada satu tagline yang kami perkenalkan, iaitulah dengan Allah semakin taat dan dengan manusia semakin bermanfaat. Ini adalah rangkuman daripada ungkapan hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Dengan arti kata lain, pada bulan Ramadan, hadirin sekalian, kita tidak hanya mahu memperkasakan hubungan kita dengan Allah semata-mata. Maksud hubungan kita dengan Allah ialah apa jua ibadat yang berkait dengan Allah mahdah semata-mata. Contoh, puasanya, qiyamul lailnya, tahajudnya, baca Quran. Ini adalah kebaikan-kebaikan ibadat yang kita buat kepada Allah. Namun dalam masa yang sama, kesempurnaan Islam itu adalah dengan kita juga dalam masa yang sama membuat kebaikan dengan manusia serentak. Maka kerana itulah lahirnya yang disebut jihad fi sabilillah, jihad dengan harta benda, jihad dengan wang ringgit, jihad dengan tenaga. Kenapa? Ini semua adalah untuk kebaikan manusia. Benarlah apa yang disebut oleh Nabi SAW yang mengatakan bahawa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kamu adalah yang terbaik dalam memberikan servis dan perkhidmatan kepada manusia. Maka daripada titik tolak inilah, daripada kesedaran inilah, maka NGO termasuklah Muslim Care memainkan peranan mereka. Jadi kami berdua yang diamanahkan sebagai duta Muslim Care melihat sendiri bagaimana bersungguh dan berjihadnya
kepimpinan Muslim Care, sukarelawan Muslim Care dalam rangka anfa'uhum linnas, memberikan servis yang terbaik kepada ummah untuk membantu mereka yang susah, meraih mereka yang memerlukan, sama ada di peringkat Malaysia ataupun di peringkat global antarabangsa. Jadi bantuan-bantuan yang disalurkan oleh Muslim Care kepada mereka yang berhajat, itu semua adalah infak yang disumbangkan oleh tuan-tuan dan puan-puan kepada pihak Muslim Care, di mana kami sambut sumbangan tuan-puan dengan penuh rasa syukur dan berterima kasih, dan kami berperanan untuk distributekan sumbangan-sumbangan tersebut, membantu mereka yang fakir miskin, yang susah, membina sekolah, membina masjid, memperkasakan sektor pendidikan, sama ada dalam negara ataupun luar negara, sama ada di Eropah ataupun di Timur Tengah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah sebahagian daripada memaknai maksud dengan Allah semakin taat dan dengan manusia semakin bermanfaat. Dengan erti kata lain, mungkin tuan-puan bertanya-tanya, macam manalah aku nak bantu umat Islam di Palestin tu, umat Islam di Syria tu, hatta umat Islam di Malaysia yang memerlukan makanan, minuman, yang memerlukan keuangan, sedangkan aku tidak ada upaya nak pergi ke sana, tak upaya nak bagi duit pun mungkin sikit. Maka insya-Allah kita centralizekan dalam bentuk organisasi Muslim Care yang membawa naluri tersebut, hasrat tuan-tuan dan puan-puan untuk menyantuni mereka. Jadi ini penting. Penting kenapa? Sebab Masya Allah, Ustaz perlu sebut satu perkara, ini realiti kehidupan, bahawa manusia ni ada 3 peringkat. Kalau kita nak kata peringkat pun boleh, nak kata lapisan pun boleh, nak kata skala pun boleh. Pertama ialah manusia yang hanya fikirkan untuk diri dan keluarga dia saja. Okey, yang dia fikir bangun pagi celak mata daripada pagi sampai nak tidur malam, yang dia fikir apa dia? Diri dia, keluarga dia. Diri dia, keluarga dia. Okey, makanan aku macam mana, minuman untuk aku macam mana, pendidikan anak-anak aku macam mana, make up anak aku macam mana, okey, sekolah anak aku macam mana, kemudian balik kepada isteri dia, okay, isteri aku ni macam mana, pencen dia macam mana, tak pencen dia macam mana, nak bekerja minggu depan macam mana, di mana kitaran hidup dia hanyalah diri dia, keluarga dia, suami, isteri, anak-anak, suami, isteri, anak-anak. So bagi dia, apabila dia merasakan okey, semua keperluan dan kehendak dirinya sebagai seorang suami, isterinya dan anak-anaknya sudah beres. Oh Alhamdulillah, semua sudah pelengkap, makan minum cukup, pakaian cukup, wang cukup, pendidikan cukup, maka qalas, intahal mawdu', habis itu. Dia tak boleh nak beyond ke satu level yang kedua. Apa dia? Level yang kedua ialah ada manusia yang selain daripada hanya memikirkan dia dan keluarga, dia juga akan memikirkan persekitaran dia. Persekitaran jauh lah sikit. Okey, yang dia fikir ialah macam mana ya pasu bunga kat depan rumah tu nak bagi cantik sikit. Okey, macam mana nak renovation dapur tu biar besar sikit. Fikir macam mana supaya kereta tu biar dapat elok sikit. Yang dia fikir persekitaran yang sangat dekat dalam hidup dia. Jadi bila dia rasa bahawa benda-benda ni dia santuni, maka selesai. 2. Dan yang ketiga, dan inilah yang kita nak, selain daripada dia fikirkan soal diri dia, keluarga dia, selain daripada dia fikir soal persekitaran, cerita COVID tak COVID ni, maka dia memikirkan soal yang lebih besar, namanya ummah. Ummah. Ya betul, aku ni tidur malam kenyang, tapi jiran aku kenyang ke lapar? Yes, ini yang terbaik. Ini yang dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Ya Allah, aku ni selesa hidup, tapi macam mana sahabat-sahabat aku yang terkesan dengan COVID-19, bisnes mereka merudum, bagaimana umat Islam di Syariah musim sejuk ni, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada pakaian. Macam manalah dengan kawan aku yang tinggal di kampung hujung-hujung, mereka tidak ada pendapatan yang tetap. Jadi perkara itu bermain dalam fikiran dia. Walaupun nampak dia selesa berada di rumah yang besar, tetapi dia bawa fikiran dia, emosi dia, berfikir macam mana untuk memberikan servis, membantu sahabat-sahabat yang lain. Orang ini orang berfikir soal ummah. Dan fikiran soal ummah ni sesuatu yang sangat diraih oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebab itulah tuan-puan, kalau kita merujuk kepada surah An-Naml ayat 120, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ummah. Tuan-puan, Nabi Ibrahim ni bukan ramai. Seorang tu je. Tetapi biarpun Nabi Ibrahim ni seorang, tetapi bagaimana Nabi Ibrahim berjaya memberikan servis untuk semua manusia. Daripada zaman Nabi Ibrahim, insya-Allah sampailah kepada hari kiamat, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan zuriat daripada Nabi Allah Ibrahim. Artinya apa dia? Tempias Nabi Ibrahim, kebaikan Nabi Ibrahim, mesej ajar Nabi Ibrahim disebut Hanifan, agama yang lurus. Islam itu didelegate kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dipanjang-panjangkan kepada kita hari ini, insya-Allah sampai hari kiamat. Maknanya apa dia? Kalau kita lihat dari kronologinya, Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan servis kepada seramai mungkin manusia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata, wahai Nabi Ibrahim, nilai kamu ni bukan seorang, nilai kamu bukan dua orang, nilai kamu ni ummah manusia sejagat. Jadi kita hari ini kita nak upgrade diri kita. Biarpun nama kita Azhar bin Yaqub, nama kita Nur Hafizah Musa, nama dia Pak Atan, nama dia Zainal, nama dia Ruqyah, nama dia Fatimah. Tetapi Masya Allah, bagaimana dia berjaya upgrade diri dia seolah dia ni adalah NGO. Seolah dia ni adalah ummah yang menjadi umbrella kepada masyarakat yang lain. Jadi kerja ni hadirin sekalian, tak mampu kita nak buat seorang-seorang. Dalam konteks yang ada sekarang ini, bagaimana kita telah pun melantik, kita sama-sama bergerak dalam satu NGO, dan NGO ni banyak tuan-puan ya. Cuma kita bercakap dalam konteks sekarang ni ialah Muslim Care. Dan kalau ditanya kepada ustaz dan ustazah, insya-Allah kami berpuas hati dengan servis, dengan prestasi, dengan transparansi yang ada pada Muslim Care dalam memberikan servis kepada ummah. Maka insya-Allah jangan biarkan Muslim Care atau Kota Kanting dalam keadaan berseorangan. Bantulah mereka, memberikan support kepada mereka. Mudah-mudahan ini saham untuk kita semua. Jadi itulah kiranya yang dapat Ustaz sampaikan. Betul? Ya. Jadi itulah kiranya yang dapat Ustaz rumus dan Ustaz tutup perbincangan kita pada hari ini. Jadi insya-Allah kalau tadi kata Ustaz yang akan tutup, tapi biasalah kan Ustazah ada aura sedikit, dia rasa dia nak tutup pula. Jadi insya-Allah sebagai suami yang baik, maka suami itu mestilah meraih seorang isterinya. Maka dipersilakan. Sahabat sekalian, Ustazah ambil masa sikit je. Ustazah nak berikan kekuatan hidup berkeluarga, ya. Bukan Ustazah yang bagi, Allah yang bagi, tapi nak tunjuk ramuan dia dengan merujuk kepada Al-Quran, ya. Sebab kita nak teruskan jaga keluarga kita kan, ya, sampai habis hayat kita ni kan, ya. Okey. Jadi dengan merujuk kepada surah At-Tur ayat 21 hingga ayat 28. Nanti ini macam kerja rumah lah, ya, tuan-puan boleh tengok surah At-Tur ayat 21 hingga ayat 28. Maksudnya adalah, dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami akan hubungkan mereka, ya, dan kami tidak mengurangi sedikit pun daripada pahala amal mereka. Kami berikan mereka tambahan dalam syurga ni, ya, ni cerita dalam syurga. Dalam syurga nanti Allah akan hubungkan kita dengan keluarga. Kami berikan tambahan buah-buahan, daging dari segala jenis yang mereka inginkan. Dalam syurga tu mereka saling merebutkan piala gelas yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tidak ada perbuatan dosa. Berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk melayan mereka. Seakan-akan mereka itu adalah mutiara yang tersimpan. Siapa dia? Kita, suami kita, anak-anak kita, cucu kita. Masya Allah, ya. Insya Allah. Dan sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain. Ini gambaran Allah nak bagi tahu nanti kita dengan family kita, insya Allah, ya, mudah-mudahan dapat masuk syurga, tuan-puan. Amin ya Rab. Dan orang dalam syurga ni dia saling ngadap-mengadap. Nabi kan, ya, ngadap-mengadap, yatasaalun, ngadap-mengadap, mengingatkan balik cerita masa dekat dunia, flashback balik, Allahu Akbar, ya, flashback balik cerita masa kat dunia. Apa dia kata? Dia kata macam ni,
Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Sesungguhnya kami dulu waktu berada di tengah-tengah keluarga kami ni adalah orang yang sangat takut dengan azab Allah. Ya, takut. Maknanya ini kualiti keluarga yang kita nak cari. Apa dia? Keluarga yang bertakwa. Keluarga yang takut datang azab daripada Allah. Takut Allah marah. Takut Allah murka. Disambung pada ayat 27, famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka Allah memberikan kurnia kepada kita dan Allah telah pelihara kita, jauhkan kita daripada azab neraka. Ayat 27 surah At-Tur ini diulang oleh Asma bintu Abu Bakar As-Siddiq berkali-kali sampai ada seorang sahabat kata, aku terdengar Sayyidatuna Asma ni baca ayat 27 surah At-Tur ni. Lepas tu aku pergi tempat lain, pergi keluar, pergi pasar apa semualah. Balik lalu melintas tu dengar lagi Asma ulang ayat ni dengan esak tangis. Kenapa? Sebab berharap sangat, ya Allah jauhkanlah kami, keluarga kami daripada azab neraka Jahannam. Dan pada ayat yang ke-8, inna kunna min qablu nad'uh. Sesungguhnya kami dahulu ya Allah menyembahnya. Sesungguhnya dialah yang melimpahkan kebaikan lagi maha penyayang. Jadi ini borak-borak orang dalam syurga. Flashback balik apa yang dia buat masa dekat dunia. Ya, kat dunia dulu kita pun takut azab Allah. Kat dunia dulu kita cuba bertakwa kepada Allah. Kat dunia dulu kita sembah Allah sungguh-sungguh. Dan Allah telah menjauhkan kita daripada apa yang kita takuti. Jadi banyak dalam Quran pedoman nak bawa keluarga macam mana. Jadi mudah-mudahan semua semangat itu ya kita semangatlah ya untuk meneruskan perjuangan kita lepas ini, perjuangan dakwah ya, nak islah keluarga, islah diri, islah masyarakat. InsyaAllah semoga Allah permudahkan. Jadi Ustazah akhiri. Jadi Ustazah akhiri ya, tutup. Tadi Ustaz buka, Ustaz tutup. Okeylah ya, adil kan? Ya, jadi Ustaz tutup. Terima kasih kepada semua dan jangan lupa sahabat-sahabat sekalian dapatkan e-book Doa Mihrab. Ya, mudah-mudahan dengan beli dalam bulan Ramadan ya buku tersebut yang kita nak sama-sama sumbang kepada Madinatul Huffaz, mudah-mudahan Allah lipat gandakan kebaikan, barakah dan pahalanya insya-Allah. Jadi boleh lihat ya dalam Facebook Ustazah link untuk Doa Mihrab, e-book Doa Mihrab. Semoga dapat kita manfaatkan bersama. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang kecil ini hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Biasa di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untuk
Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersungkur syahdu. Jalan berliku ke lembah nafsu, hanya karena kau selalu